Saksikan Detik 12 Malam. Kami diminta untuk membuat muka seram. Seram tak? Tak. Okey, baiklah. Kita terus nak bersama dengan orang kata orang kuat lah di dalam Detik 12 Malam yang dah masuk musim kelima. Ini dia, kita ada seorang yang saya rasa cukup sinonim dengan Detik 12 Malam ini, Azmi Jamsari. Apa khabar? Ya, Alhamdulillah baik. Ya, dan seorang lagi, ini tak payah cakap lah kalau tengok YouTube. Penjejak, Solo Ambush memang penjejak paranormal. Saya pun pernah interview beliau. So, kita bersama dengan Solo Ambush hari ini yang ada juga sebenarnya satu episod Detik 12 Malam dan Solo Ambush bergabung. Ya, bersama. Ya. Bersama Okey, tapi kan selalu ada sedikitlah keraguan. Bila sebut Detik 12 Malam, ramai yang menganggap ini adalah sebuah dokumentari. Pasti Azmi boleh perjelaskan tentang konsepnya. Kalau ikutkan Detik 12 Malam sememangnya dokumentari. Oh, okey. Kerana kita bukannya buat cerita misteri, bukan create. Kita bukan cipta, tetapi kita mengkaji dan juga menyiasat. Adakah cerita-cerita tentang penemuan perkara misteri betul-betul berlaku ataupun tidak? Okey. Dalam masyarakat kita banyak cerita tentang benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni, dan banyak yang ramai yang minat. Jadi kita menyiasat betul ataupun tidak. Kalau ikutkan daripada musim yang pertama, dia hanya tertumpu kepada pekerjaan yang dilakukan dan berjumpa dengan perkara-perkara mistik selepas Detik 12 Malam. Tetapi selepas beberapa musim, kita explore lebih besar kerana ada permintaan untuk pergi ke lokasi dan juga pergi ke arah budaya. Macam semalam, Detik 12 Malam, kita menyiasat tentang main teri. Ini kita dah pergi ke Pantai Timur. Dan apa yang melibatkan perkara mistik dan juga misteri berlaku dalam kita punya budaya. Okey. Jadi untuk musim yang terbaru ni, musim kelima, ada 26 episod. Kita cover sekali dengan paranormal team dan juga individu-individu yang melibatkan diri dalam pemburuan, pencarian, eksplorasi entiti. Itu yang kita masukkan sekali diorang dekat dalam ni. Termasuk Solo Ambush. Solo Ambush memang terkenal di social media. Kalau tengok kat YouTube, ramai sebenarnya penonton-penonton setia yang menantikan Solo Ambush punya konten terbaru kan untuk tengok konten paranormal ni. Tapi sewaktu membuat pengembaraan tu kan, kita nak tahulah Solo Ambush punya pengalaman sendiri sewaktu mencari entiti tu. So sebenarnya pengalaman yang dilalui itu adalah bermacam-macam. Ia bergantung kepada tempat. Okey, dan ada beberapa tempat yang saya rasa ia tak dapat nak lupakan. Ada tempat itu yang mempunyai aura entiti bersama dengan binatang liar, dan ada satu tempat itu adanya wujudnya entiti yang saya tak pernah jangka, dan ada juga satu tempat itu yang menyebabkan patung ini dia hilang, dan keesokan harinya saya cari dia muncul balik. Patung ni? Patung yang dibawa yang hari ada ni? depan kita ni? Ianya terjadi di Sarawak. Dia hilang. Maksudnya kisahnya kita tak sebenarnya nampak. di sebalik patung? Kisahnya, saya pergi ke satu rumah yang dikenali sebagai rumah bomoh, dan di sana saya menggunakan alat EMF saya dan mendapati EMF sangat kuat dan menjangkakan sesuatu yang luar biasa akan berlaku, dan apa yang berlaku adalah patung ini ditarik dan dihilangkan macam magic. Saya pun pelik, tapi itulah yang terjadi. Dan saya stop live, dan keesokan harinya saya cuba cari dan sesuatu yang mengejutkan berlaku. Patung ni dia boleh berbunyi dengan bateri, cuma bunyian yang pertama tu dia perlahan dan bunyian kedua dia normal. Di situ saya baru tahu patung tu ada disembunyikan di kawasan semak di situ. So, secara ringkasnya. Saya jumpa kat situ. Sesuatu yang epik lah, yang pada mana kita ingat benda ni macam kes orang hilang apa semua lah. Ianya terjadi pada patung ni. Tiba-tiba saya Kak Rina tak pernah tengok cerita hantu Untuk saya memang tak fact, suka. Dia tak suka cerita hantu. Tapi sepanjang 26 episod penggambaran dijalankan, Azmi sendiri pernah tak melalui pengalaman-pengalaman yang Azmi rasakan sesuatu yang pelik dan menakutkan? Kalau kata tak ada, tipu lah. Kita dah buat 26 episod. Sekarang baru 20 episod. 5 musim yang kita dah buat. Daripada musim pertama pun dah rasa. First episod pun dah rasa. Jadi kita tim Detik 12 Malam sendiri mengkaji ataupun dapatkan story, konten yang agak betul-betul. Ni bukannya cerita sikit-sikit, tidak. Dia ada kajian tentang lokasi, apa yang berlaku dan sejauh mana kebenaran ataupun perkara itu berlaku dekat kawasan tu. Contohnya penggali kubur ataupun apa saja, van jenazah lah, rumah mayat yang kita pernah pergi. Kita explore. Dan kalau kata benda tu misteri,
saya akan siasat dan duduk dekat situ. Betul ataupun tidak berlaku seperti apa yang diceritakan. Wah. Jadi itu yang kita bagi tahu kepada penonton macam mana rasa, aura dia macam mana secara langsung dengan kita ada CCTV yang akan memantau saya punya pergerakan. Jadi bukannya sekadar melihat saya masuk dan bercerita, tetapi ada yang memerhati dari sudut CCTV itu. Jadi ini yang... So, abang memang tersorang kat situ? Masuk memang seorang. Okay. Kalau ikutkan musim pertama, tanpa lampu. Bergantung kepada kamera yang ada night vision. Masuk meraba-raba lah. Cuma untuk musim yang terbaru ni, kita ada kelebihan sikit lah bagi lampu sikit. Selalu berapa jam masa diperuntukkan untuk mendapat benar-benar untuk penonton merasai konten tu kan? Berapa jam masa Azmi berada di satu lokasi tu untuk rakaman? Musim pertama kita explore ada yang sampai lebih 4 jam. Bermula 12:30 malam, masuk pernah sampai ke pukul 4 pagi. Cuba cari. Kalau lokasi tu besar, kita explore. Tetapi bila kita mencari, kadang dia tak dapat, tak rasa. Ada pernah pergi tanah kuburan, kata ada nampak lembaga, tak pokok apa semua. Tapi bila sampai masa berjam-jam, tenang, tak ada apa-apa. Jadi maksudnya dekat situ, tak ada tenaga, tak ada aktiviti. Cuma cerita-cerita masyarakat tentang kawasan itu. Jadi kita menyiasat dan kita dapat tahu, oh ini semua hanya cerita dahulu. Sekarang dah tak ada. Sekarang cerita. Tapi untuk menyiasat tu, bukan datang kosong lah. Maksudnya bukan datang tak ada bawa barang. Dia kena ada peralatan-peralatan yang diperlukan untuk kita buat pencarian tu. Mungkin boleh cerita apa antara peralatan dia apa? Solo ambush. Kalau detik 12 malam, kita tak ada peralatan. Okey, memang kosong. Saya datang kosong, kita cuba rasa kalau ada nampaklah. Tapi kalau macam solo, ini adalah peralatan yang dia ambil dan lihat dan gunakan semasa siasatan. Jadi sebab tu kita pada penonton kita bagi variety. Kalau ada paranormal team, bukan setakat solo ambush saja, kita ada OH, ada AY. Dalam paranormal team kita jemput, guna method masing-masing untuk melihat sama ada perkara tu berlaku pada diorang ataupun tidak. Okey, bagi mereka yang nak tengok detik 12 malam, ada pesanan tak Solo kepada mereka yang nak tengok ni? Sebab ini kan sesuatu cerita misteri kan. Apa pesanan? Pesanan aku kepada yang nak tengok detik 12 malam season yang baru kerana dia tidak seperti dahulu. Season baru ni dia mempunyai lebih penyiasatan dan dokumentari berdasarkan fakta apa yang dirasa, didengar dan dialami ya. So aku rasa satu rancangan yang lebih baik daripada sebelum-belumnya. Sebelum nak kata apa-apa, saya cadangkan tengok dulu dan korang boleh rasalah. Azmi? The legendary. Okey, detik 12 malam bersiaran setiap Jumaat 11:30 malam. Tetapi start pada 15 hari bulan Oktober ini, kita akan bersiaran pada hari Sabtu 11:30 malam. Kita tukar. Tukar hari Sabtu. Hari Sabtu. Timing sebelum sama? ni timing sama di TV3. Jadi kalau nak menonton, boleh tonton secara langsung di stesen TV3 dan juga di www.tonton.com.my dan kalau terlepas boleh lihat di YouTube Detik 12 Malam 2022. Yes, wow. Memang peminat-peminat Detik 12 Malam kena nantikan. 15 Oktober nanti dah tukar hari Sabtu pukul 11.30 malam. Tapi masih sama di TV3 dan orangnya sama. Azmi Jamsari. Terima kasih Azmi dan juga Solo bersama kita hari ini berkongsi tentang Detik 12 Malam.